Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segenap pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita dengan kekuatan dan kesihatan untuk kita meneruskan ibadah puasa yang istimewa ini di bulan yang penuh barakah ini. Bulan yang mana kita mendidik akhlak murni dan kepribadian kita. Pembinaan akhlak adalah misi yang terpenting dalam pembinaan kepribadian seorang Muslim. Bahkan ia adalah misi yang menjadi tujuan dasar utusan Rasulullah SAW. Baginda bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini disahkan oleh Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Di sinilah terpancarnya hikmah bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Ramadan adalah sebuah domain atau sarana yang mana akhlak dibina secara sangat padu. Ia menyatupadukan dua bentuk interaksi, iaitu interaksi diri dengan Tuhan dan interaksi diri sesama manusia. Kita sering sebut interaksi ini dengan ungkapan hablum minallah dan hablum minaddas. Kesepaduan ikatan di antara kedua-dua bentuk hubungan melahirkan akhlak dan kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Kesepaduan ini jelas dapat kita hayati dan saksikan dengan segar dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Dalam hubungan kita dengan Allah, berpuasa pada bulan Ramadan menghidupkan sisi rohani dalam diri kita. Puasa meningkatkan nilai takwa kita pada Tuhan Rabbul Alamin sehingga kita mampu menundukkan segala bentuk nafsu dalam diri kita. Kita boleh sahaja curi-curi makan dan minum secara senyap dan sembunyi. Tetapi ia sesuatu yang tidak akan kita lakukan sama sekali kerana kita sedar dan tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Kesedaran ini adalah sesuatu yang kita rasakan dengan penuh serius dan ikhlas dalam bulan Ramadan ini. Bahkan puasa juga mencegah kita dari perkataan dan perbuatan yang keji dan kotor. Memang benarlah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud, puasa itu ibarat perisai. Pada saat puasa, janganlah kamu mengucapkan kata-kata kotor, tidak sopan dan tidak enak didengar. Dan jangan pula kamu bertengkar jika di antara kalian ada yang memaki atau mengajak berkelahi. Hendaklah kamu katakan kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Selain mempertingkatkan hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah ini, puasa juga melengkapkan peningkatan hubungan kita dengan sesama insan atau hablum minan nas. Sebagaimana roh mempunyai jasad, begitu juga sisi kerohanian kita perlu berinteraksi dengan dunia fizikal yang nyata. Pembinaan akhlak mulia dalam berinteraksi sesama insan, dalam konteks ini pembinaan silaturahmi tidak berlaku dalam kekosongan atau dibina dalam awang-awangan. Realitinya ialah suatu akhlak itu dipupuk dan dibina apabila kita berinteraksi dengan sekitaran kita, baik sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah yang lain. Sebagai contoh, sifat kesabaran tidak mungkin dipupuk dengan baik jika kita tidak diuji oleh dinamika sekitaran yang memaksa kita untuk bersabar. Begitu juga sifat kejujuran mungkin tidak terselah jika kita tidak berhadapan dengan kebelut dan cabaran yang memerlukan kita bersikap jujur dalam tindak tanduk kita. Sebagaimana sifat kasih sayang dan rasa peduli hanya akan dapat kita hayati jika kita berinteraksi sesama manusia dan makhluk yang lain. Bibit-bibit akhlak pula dibina apabila kita mengamati disiplin diri.
Dan sebenarnya memang bukan mudah untuk kita mendisiplinkan diri kita kerana jiwa manusia sentiasa cenderung kepada kehendak hawa nafsunya yang tidak pernah puas. Namun, bagaikan mukjizat yang sukar dijelaskan, kita berupaya mendisiplinkan diri kita jauh lebih baik dari apa yang kita jangkakan ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kita mampu bertahan dalam menundukkan hawa nafsu kita walaupun dalam sekitaran yang penuh mencabar. Apatah lagi dengan kehidupan terbuka di Singapura ini, yang mana godaan dan cabaran wujud di merata tempat untuk menggugat kemurnian puasa dan akhlak kita. Sebagai contoh, tatkala kita berpuasa, kita pasti bertemu dengan orang-orang atau teman-teman bukan Islam yang mungkin tanpa memahami makan dan minum di hadapan kita. Dan itulah realiti kehidupan sebuah masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan agama. Bukan itu sahaja, gerai-gerai makanan yang bertaburan di merata tempat, medan-medan hiburan yang terbuka luas siang dan malam, tarikan-tarikan sensasi online bagaikan candu yang boleh membarakan nafsu dan kehendak kita. Baik dalam hal-hal pemakanan, tutur kata, tingkah laku dan pemikiran. Kita hadapi semua ini dengan penuh istiqamah demi menjaga kualiti dan kemurnian ibadah puasa kita ini. Realiti hidup sebegini sebenarnya melatih dan memperkukuhkan lagi disiplin diri kita. Dan disiplin yang terbina atas interaksi sebegini lebih bermakna daripada disiplin yang dibina dalam keadaan kita bersendirian. Benarlah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan bersabar terhadap kemudaratan mereka lebih besar pahalanya daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap kemudaratan mereka, daripada Sunan Ibnu Majah. Oleh yang demikian, marilah kita anggap kesempatan beribadah dalam bulan Ramadan ini sebagai bekalan dan latihan untuk kita banyak belajar, bersabar dalam menghadapi permasalahan kehidupan, tidak mudah marah, jujur dan lembut, bermurah hati dalam keadaan senang dan sukar, dan bersikap empati dan peduli terhadap nasib orang lain. Untuk selama sebulan ini, peluang terbentang luas untuk kita terus berinteraksi dan memperkukuhkan silaturahmi sesama manusia dan sekaligus mengasah akhlak dan kepribadian kita ke tahap yang lebih tinggi dan lebih mulia. Akhir kata, ingin saya tekankan bahawa mundur atau bangkitnya sebuah umat Islam serta kesudahan kita di akhir masa ketika bertemu Allah nanti bergantung kepada sejauh mana kita berupaya membina keunggulan akhlak dan kepribadian kita ini. Dan berpuasa pada bulan Ramadan adalah antara rukun yang terpenting yang mampu menentukan kesudahan ini semua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi dan selamat berbuka.